Merdeka! 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 Sejarah Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sekitar tahun 1400 Masehi. Pada zaman kegemilangannya, wilayah kesultanan ini meliputi sebahagian besar semenanjung dan pantai timur Sumatera. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Kemudian Melaka dijajah oleh Belanda pada 1641 dan 1824 jatuh ke tangan British selepas perjanjian Inggeris-Belanda. Penjajahan kemudian bertukar tangan kepada Jepun pada 1942, namun menyerah kalah akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Belum sembuh luka berdarah, PKM iaitu Parti Komunis Malaya memulakan serangan untuk menguasai tanah Melayu, tetapi gagal dan diambil alih kembali oleh British. Semangat nasionalisme dinaikkan lagi oleh Tunku Abdul Rahman dengan perpaduan antara tiga kaum di tanah Melayu, iaitu kaum Melayu, India dan Cina. Perjanjian London pada 1956 telah menunjukkan bahawa tanah Melayu akan merdeka pada 31 Ogos 1957. Pada pendapat anda, apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Okey, kemerdekaan ni bagi saya dia sebenarnya luas, tapi saya boleh ambil daripada konsep kuasa lah. Kuasa kita, walaupun kita menggunakan sistem demokrasi, tapi dekat situ pun kita boleh menekankan lagi tentang hak rakyat Malaysia lah. Maksudnya walaupun kita ni memang bebas lah, kita terima je mana-mana warga pun, daripada warga Bangladesh ke, warga luar ke, kita still kekalkan lah hak itu. Tapi apa yang saya boleh komen sikit, diorang sebenarnya dah guna pun hak kita. Jadi keistimewaan tu sebenarnya macam dekat mana penguatkuasa tu, apa yang diorang istimewakan kepada kita. Sebab subsidi tu sebenarnya untuk rakyat Malaysia je, tapi actually diorang dah guna dah pun. Diorang 95, lepas tu macam sekarang ni kita as students, kita akan menggunakan sistem yang macam pas 1 hari, pas 3 hari. Mungkin ada yang belum tahu, tapi yang macam saya dah selalu guna ni, saya yakin benda tu adalah satu perkara yang barulah untuk kita boleh explore lagi. Lepas tu dari segi maksudnya saya nak menekankan kepada warga luar lah. Itu mungkin kita boleh lebih tekankan bab itulah. Sebab kemerdekaan ni sebenarnya kita memang nak bersatu, tapi hak kita tu kita kena lebih khususkan. Jadi itu saja kot yang saya boleh sampaikan. Pada pendapat saya, kemerdekaan ni adalah simbol kebebasan bagi negara kita di Malaysia, di mana rakyat diberi hak, diberi
adanya kestabilan dari segi kita punya sistem pentadbiran, sistem organisasi dekat dalam negara ni. Maksudnya adanya organisasi ni macam kita sendiri dah ada cara pemerintahan sendirilah, macam sistem raja berperlembagaan, sistem demokrasi. Maksudnya setiap individu di dalam negara kita ni, kita ada tanggungjawab sendiri. Kita tak diketepikan, semua orang mempunyai tanggungjawab yang besar untuk demi masa depan negara. Itu saja bagi saya. Sebelum merdeka, pentadbiran dan keistimewaan rakyat kita telah tergugat oleh penjajah. Kemerdekaan Malaysia pada masa kini telah membenarkan Malaysia untuk mentadbir secara sendiri dan menyeluruh. Sebagai contohnya, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Walau bagaimanapun, hak-hak keistimewaan tersebut kini dipoligami oleh warga-warga asing di negara kita. Jadi persoalannya, sudahkah Malaysia merdeka? Mari kita lihat pandangan dari seorang pensyarah dari Universiti Putra Malaysia. Pada pendapat doktor, adakah Malaysia sudah merdeka? Okey, pada pendapat saya, Malaysia memang telah merdeka selama 66 tahun dan kita lihat terdapat banyak pembangunan dari segi bangunan dari segi ekonomi dan juga bangunan dari segi infrastruktur yang telah kita capai, dan kita dapati dari segi in terms of kemerdekaan tu, maksudnya dari segi kita telah berjaya membuat banyak perkara secara sendiri, tapi dari segi mentality, dari segi pemikiran, dari segi kebudayaan, kita dapat lihat masih lagi terdapat banyak lagi pengaruh-pengaruh luar yang dalam kehidupan kita. Jadi it is not in terms of merdeka tu dari segi merdeka dari segi pembangunan, tapi dari segi pemikiran kita sebagai yang bebas daripada penjajahan minda. Okey, terima kasih. Secara faktanya, Malaysia telah memperoleh kemerdekaan selama hampir 7 dekad. Perkara ini dapat dilihat dari sudut pembangunan dan infrastruktur. Namun dari sudut mentaliti dan minda rakyat masih dipengaruhi oleh budaya barat. Pada awalnya, penjajahan tidak semata-mata berlaku di peringkat fizikal, tetapi juga di dalam minda individu dan masyarakat. Walaupun kini masih terdapat pengaruh penjajahan dalam pemikiran, harapannya ialah melalui usaha pendidikan holistik dan kesedaran yang lebih mendalam, masyarakat dapat membebaskan diri dari belenggu pemikiran yang terjajah. Dengan memperkukuhkan nilai-nilai kemerdekaan dalam kurikulum pendidikan dan melalui penekanan kepada pemikiran kritis, diharapkan generasi akan datang mampu mengekalkan kemerdekaan minda yang bebas daripada pengaruh sejarah penjajahan.